saya penat sikit lah ya. Kena hantar ke saya edit dulu. Saya perlukan cikgu ataupun KP lah bermesyuarat untuk adakan satu perbincangan. Biar ada template ya. Sometimes cikgu bagi pada saya mock gitu ya. Worksheet ke tanpa beritahu apa-apa, nak kena hantar ke mana, nak tulis dalam buku apa. Jadi parents ni balik saya. Bagi balik persoalan kepada saya nak hantar ke mana, cikgu buku mana nak siapkan, macam mana. Jadi saya harap KP keluarkan semua keluarkan satu panduan lah. Panduan khas untuk pengurusan pembelajaran secara online. Saya ada satu garis panduan. Contohnya, okey, nombor satu, cikgu perlukan ada satu arahan jelas. Sebab arahan tu arahan kita beri kepada ibu bapa. Jadi kalau kita beri kepada ibu bapa, of course ayat dia asal kata aduan kepada ibu bapa. Dan akhir sekali, okey, yang tengah-tengah konten, cikgu buat arahan tu bernombor lah. Kalau di dalam WhatsApp lah, ya, WhatsApp pun ada gunanya. Ada, kita boleh tengok, kita boleh isi banyak dokumen link-link di situ dan boleh ambil balik sebab WhatsApp pun dia punya aplikasi pun orang kata boleh digunakan untuk pembelajaran. Jadi cumanya garis panduan saya harap biar ada orang kata tak mak ninoh lah dok kau senang kecek. Ada pengenalan, haluan, konten, arahan. Dan arahan tu biar bernombor, jangan tulis gitu. That's why apa jua yang kita buat sebelum ni, minta cuti ke apa tu saya buat template. Ya, supaya tak ada lah ayat-ayat yang menyebabkan satu pihak lagi tak faham. Ya. Jadi saya harap benar KP keluarkan satu garis panduan ya, untuk post kerja rumah. Ya. Post kerja rumah dalam WhatsApp lah. Dan juga satu pengurusan untuk GC, tahniah lah kepada jawatankuasa GC. Cumanya saya dapat lihat keberkesanan ada tak kuis ataupun kita letak nota je ya. Jadi saya harap ada keberkesanan. Rekod pun tak kuat. Okey, keberkesanan kita kena nak tengok impak lah, impak. Dan segala yang ada cikgu hantar di GC, cikgu hantar aktiviti ke post ke WhatsApp, tolong masukkan dalam ERPH. Itu yang saya nak beritahu. Sebab saya dah tengok beberapa ERPH didapati aktiviti yang cikgu post di dalam WhatsApp tarikh sekian-sekian tidak link jadi benda-benda gini kita buat yang betul terus kita biasakan yang betul. Kita tak nak dah ada satu daripada KPM turun baru kita nak buat. Jadi kita dah buat satu standardize, kita dah buat PDP yang orang kata sistematik. Itu yang saya nak, sistematik lah ya. Di dalam Google Classroom pun make sure sistematik. Lepas you letak nota-nota apa yang kita nak nilaikan dia, kemahiran daripada nota fakta-fakta itu. Jadi biar ada impak. Tidak kata buat saja-saja aja. Setakat kata nak guru besar suruh ataupun setakat ada garis panduan cikgu kena tengoklah garis panduan tu. Setakat kata nak menghabiskan masa, saya nak biar ada impak terus ya. Jadi tidaklah kita rugi selepas ini. Selain pada Google Classroom, saya nak ada pengurusan khas lah. Kena ada saya nak tengok jadualnya ya, setiap KP. Jadual bukan maksud jadual yang pack ya, jadual yang masa sekolah tu. Yang compact
tapi menyeluruh compact dan menyeluruh. Dan saya akan bincangkan juga benda ni dengan KPM kejap lagi dengan Menteri sendiri. Jadi saya harap SKDH tu dah buat dah ya. Cikgu Google juga, saya ada study juga homeschooling ya. Macam mana di negara-negara luar yang dah buat homeschooling kan. Dan homeschooling tu salah satu, dia ada banyak kaedah lah ya. Bukan setakat matematik, sains, semua subjek-subjek ni. Counselling pun saya rasa perlu jugalah ya, counselling dalam GC ni. Sebab kita akan menghadapi satu suasana yang baru, era baru di mana murid-murid kita di rumah suka hati dia je. Kita tak tahu masa mana dia buka. Jadi di dalam counselling pun kita nak biar ada kesedaran awareness maklumat-maklumat macam mana nak pengurusan masa di rumah. Saya harap counselling ada bersama lepas ni. Dalam HAM pun saya akan buat meeting lah untuk kita nak mengatasi persediaan pembelajaran, pengurusan masa semasa PKP ataupun pengurusan pembelajaran atas talian ya. Sebab kita tak tahu murid kita macam mana di rumah mungkin dia family dia duduk serabut kat belakang. So ada jugalah arahan di mana mohon ibu bapa menyediakan satu ruangan khas yang tidak ada gangguan. Jadi kalau kita suruh buat tapi dia diganggu oleh belakang tu bunyi anak lah just now bunyi anak. Bunyi adik lah, mari orang ni lah, ayah tolong lah. So garis panduan tu penting lah. Berapa minit masa nak jawab. Jadi saya harap KP sediakan garis panduan supaya teratur lah sebenarnya kita nak teratur pengurusan PDP atas talian ya. Hopefully kita boleh buat lah tu ya. Pastikan suasana yang tenang ya. Pastikan pembelajaran di rumah ni kata ada satu sudut. Make sure kita nak ayatkan ke parents. Pastikan ibu bapa menyediakan satu sudut khas lah untuk anak-anak belajar. Ya, saya nampak bila ada buat Zoom ke apa tu, keadaan rumah yang kacau bilau jugalah tengok mungkin dia berada di dapur, kita tak tahu So pastikan arahan-arahan tu jelas dan make sure kondusif lah walaupun di rumah Okay, seterusnya pengurusan yang kedua iaitu saya nak bincang dengan KP-KP semua, pengurusan persekolahan pasca PKP kita mungkin pada 14 hari bulan ni kita tak tahu sama ada buka ke masih lagi dilanjutkan. Saya ni embargo walaupun saya hari ni bersama dengan kementerian, NGO dan juga menteri, tapi embargo dia tak boleh beritahu lagi lah apa-apa. Saya pun berada dalam WhatsApp tu lah kita tak boleh beritahu sama ada dilanjutkan PSR tak ada ke. Ni pasca ni perlukan pengurusan rapi. Jadi untuk persediaan saya mohon KP-KP bersama PK untuk sediakan mungkin kita akan buat sesi persekolahan 2 sesi ya. Ni kalau kalau tak dilanjutkan tempoh PKP kita akan buat ni cadangan saya jugalah. Kita akan buat 2 sesi sebab jarak di antara murid tu, social distance tu kita perlu jarakkan dan kita memerlukan kelas yang banyak.
So that saya nak cadangkan sekolah 2 sesi. Ini bukan cadangan saya jugalah, cadangan daripada MGB. Satu lagi kita kena setting jadual ya. Jadual yang padat tapi padat dan ringkas Tapi ringkas lah. Contoh 1 minggu mungkin 2 subjek atau 3 subjek sahaja. Ni kita kena bersedia dengan benda-benda beginilah. Contohnya yang kita pernah buat kelas anjal. Ya. Dan satu lagi cadangan yang saya terima ni banyak list. Murid akan hadir ke sekolah. Mula-mula cikgu hadir dulu ke sekolah. Katalah 14 bulan tu buka sekolah dah. Cikgu hadir dulu untuk pengurusan sekolah. Kita akan hadirkan cikgu bergilir juga. Ya, kita tak boleh hadir semua cikgu. Ya, bergilir sebab banyak pengurusan yang harus dilakukan. Contohnya kita akan bincang pasal jadual semua-semua tu lah. Dan juga masa hadir lah ya cikgu, mungkin kita akan alternate lah cikgu ni pukul berapa. Dan untuk murid, saya ada bagi cadangan juga dan adalah lain PIBG ya, bagi cadangan bergilir ikut jadual. Dan ada satu cadangan yang saya rasa cukup kata bernas jugalah ya. Dia cadangkan cikgu tunggu dekat kelas 2 orang. Lepas tu murid tu hanya ambil bahan sahaja untuk apa ni mengelakkan social distance tu apa semua ya. Dia ambil bahan dan bila ambil bahan tu pun kita perlukan polis dan juga askar di sekolah. Saya akan cadangkan di situlah. Dan bila dia masuk sekolah pun pakaian lengkap lah dengan mask apa semua. Itu orang panggil apa ni, drive thru. Ya. Bahan pun drive thru dan kita akan buat satu coursework lah. Maksud saya coursework ni dalam masa sebulan tu kemahiran apa yang perlu dia kuasai dalam keadaan yang kompak dan keadaan yang sebegini. Ya. Jadi cikgu KP hanya perlu sediakan jadual untuk cikgu ya, dan juga untuk murid ya, kelas mana dulu, subjek mana dulu. Ini kena bincang secara teliti. Bergilir ya, ni bukan cadangan saya jugalah ya, cadangan daripada MGB ya. Dan selain pada itu, cadangan lain yang saya dapat ialah perubahan takwim persekolahan. Of course akan ada perubahan. Ni saya tak deny lah ramai yang sokong. Pindaan jadual UPSR pun ramai yang sokong ni ya. Jadi asasnya ialah disiplin jadi keutamaan di sini. Bila buka je sekolah, nombor 1 disiplin. Yang kita perlukan bantuan polis dan ibu bapa. Yang kedua, basically ilmu jadi mahal lah. Ya, ilmu jadi mahal bila kita nak kena keluarkan bahan. Dan kita perlukan juga bantuan daripada PIBG ya, untuk bahan-bahan tersebut. Kita kena sediakan bahan. Dan cadangan-cadangan lain, PDP, GC berjalan seperti biasa, malah lebih ada penambahbaikan. Okey, dan juga aplikasi lain, akses lain lah seperti radio, TV diteruskan juga ya. Dan selain pada itu, saya walaupun ya kita akademik, sekarang kita fokus akademik mengikut subjek lah. Tapi kita perlu juga kesedaran dari segi untuk mereka melaksanakan aktiviti exercise lah. Itu kena adalah daripada pihak untuk pendidikan jasmani. Ni KP pendidikan jasmani, cuma buat mungkin kaedah untuk di rumah gitu ya.
Wan Zalizaleh. Okey, jadi itulah ya pengurusan persekolahan pasca PKP. Jadi salah satu yang saya akan buka satu-satulah ya. Yang pertama, saya buka kepada semua supaya KP semua dan juga jawatan kuasa jadual waktu boleh bincang lah ya. Boleh bincang dan juga untuk PDP yang semasa pasca PKP ni lah. Kita bincang bagaimana kita nak buat ya. Okey, untuk garis panduan KPKP, saya buka nombor satu dulu garis panduan ya untuk KPKP pelaksanaan pengajaran secara online. Okey, saya buka dulu cadangan-cadangan ya. Garis panduan ya. Yang umum dulu. Satu umum, garis panduan umum dan satu khusus ya. Jadi dua ya. Umum dan khusus. Okey. Okey, saya buka, saya offkan ya. Offkan saya punya speaker. Kalau ni nak off ni. Okey. Saya off dulu dan mana-mana boleh ataupun saya tak perlu off. Okey, saya bukakan untuk panduan umum dulu. Panduan pengurusan PDP semasa PKP. Secara umum. Ada? Nak kena tekan mana ni nak bersuara? Siapa-siapa yang nak bersuara, especially boleh semua bersuara. Yang mana dulu? Take turn ke KPBM dulu? Boleh? Bagi pandangan. Ya. Yeah. Okey, silakan. Siapa ni? Okey, sila. Apa ni? Dengar. Siapa? Okay, Assalamualaikum. Saya Cikgu Mariani ni. Okey. Mariani. Garis panduan ni. Pelaksanaan secara online ni macam cikgu yang jadual ke tadi tu? Ya. Jadual tu kita buat untuk pasca PKP ya. Dan untuk satu untuk pasca dan satu lagi untuk semasa ya, garis panduan semasa PKP. Okey, jadual tu bagaimana Cikgu Mariani pandangan? Nak buat macam mana? Jadual semasa. Jadi kalau macam baru ni saya ada edah yang untuk darjah 6 tu. Saya edah semua kepada murid darjah 6 sampai 6E. Jadual tu saya ikut tarikh lah macam saya tunjuk dalam jadual dalam WhatsApp 6M tu. Ikut tarikh masa kalau sebenarnya. Masa? Macam mana masa tu? Okey, contoh macam saya bermula 1 April lagi. 1 April hari apa tu? 1 April tajuk tu saya buat kolom-kolom jadual tu. Okey. Guna buku teks sepenuhnya yang itu. Okey. Jadi dia nyatakan di buku teks tu muka surat berapa sampai muka surat berapa. Kemudian apa aktiviti? Aktivitinya murid kena membaca, buat peta minda, pokok, berkenaan dengan tajuk tu. Kemudian latihan tu kita guna buku aktiviti dalam arahan tu kita bagi tahulah nombor berapa yang murid kena buat. Macam tu. Okey, jadual ni boleh share tak dalam Telegram? Saya share dalam
WhatsApp group kelas dengan Google Classroom. Okey. Contoh pun ada cikgu sebab anak saya pun ada darjah 6 kejap kalau nak tengok sini. Yang mana jadual? Saya print, saya suruh murid-murid kita print supaya senang nak Okey, jadual tu boleh saya respon. Jadual tu untuk semualah. Jadual mohon jangan ganggu hari Jumaat dan Sabtu lah. Mungkin kita buat jadual tu dan juga masa-masa tu dalam garis panduan tu masa tu perlu kita start macam masa pukul 8 ya, start pukul 8 ataupun start pukul 9 lah lewat sikit lah pukul 9 ke sampai pukul mungkin 2 jam dan jangan lebih pada pukul 3 dan 4 lah. Contoh ni cikgu kalau nampak. Okey. Saya tak ganggu hari Sabtu dan hari Jumaat Sabtu. Okay, macam saya mulakan pada 1 April. Okey, kat sinilah 1 April. Lepas masa tu saya tetapkan pukul 9.30 sampai pukul 11.30, 2 jam. Kemudian saya buat kat sini tajuk yang perlu di-refer dalam buku teks. Okey. Ini aktiviti, ini latihan, arahan latihan. Okey. Maknanya kita boleh buat garis panduan tu, kita tak ganggu hari Jumaat Sabtu. Tak ada dalam jadual saya ni, Rabu, Khamis bermula 1 April tu, Rabu, Khamis, lepas tu Isnin pula. Okey. Sebab hari Khamis tu ada banyak latihan saya bagi. Jadi dia ikut terpulang lah kebebasan dia nak siapkan. Hingga hari Isnin tajuk lain pula. Okey. Ada lagi? Ada feedback daripada parents menyusahkan ke apa ke? Ada. Dia ada dapat WhatsApp. Dia kata lebih jelas macam gini. Okey. Sebab dia 2 muka surat je, parent boleh print. Lepas tu kalau macam Google Classroom tu ada kita tambah-tambah latihan, dan ini macam satu latihan sebab kita guna buku teks 100% yang ini. Okey. Satu panduan lah, boleh kita bagi panduan lah. Hingga ke tajuk yang kita ngaji bulan 4 dalam kita punya silibus. Bulan 4 tu tajuk. Jadi kita mulai sampai 14 hari bulan tu kita dah masuk tajuk. Okey. Okey, ada lagi? Cadangan lah. Daripada KP Sains, cadangan apa lagi daripada KP Sains? Setakat ni tak adalah, cuma setakat ni saya terima WhatsApp daripada murid untuk penyimakan jawapan yang latihan kita bagi ni lah. WhatsApp personal. Okey. Kaedah dia? Kaedahnya macam saya beri jawapan secara bertulis, kemudian saya WhatsApp personal kepada murid-murid yang bertanyakan untuk penyimakan jawapan. Mereka membetulkanlah jawapan-jawapan yang salah. Okey. Lepas tu saya ada buat grup WhatsApp untuk semua murid penanya. Grup WhatsApp murid sahaja Murid sahaja, tapi kita dah mengganggu lah. Tidak kata tengah malam pun ada tanya. Saya bagi tahu awal, boleh WhatsApp tanya soalan sehingga pukul 8 malam. Maksudnya ada garis panduan dulu. Bagi garis panduan pada mereka supaya mereka akur. Setakat ni tak ada mengganggu lah. Tidak kata saya kena jawab malam ada WhatsApp lagi, tak ada. Ya, betul. Okey, ada lagi? Tak adalah dari saya. Okey, KP Sains. Lagi mana-mana KP yang nak bagi pandangan, cadangan, kongsi apa-apa, mana-mana KP? Untuk semasa dululah semasa KP dulu.
Yang jadual ni pun kita forward kepada tahun 3. Tahun 3 ada buat dan kita pun hantar dekat WhatsApp rasmi tahun 3. Okey. Alhamdulillah. Waktu yang kita sebenarnya sebenarnya kita nak biar ada jadual jugalah. Ya, dan juga ada panduan. Itu sebenarnya. Okey, ada lagi KP, mana-mana KP yang nak bagi panduan, cadangan, ada? Silakan. Ni pengurusan penyemakan apa semua ada, maknanya sistematik lah ya, kita bagi panduan supaya tidak ganggu dia pun tak ganggu kita pun tak ganggu dia gitu, dua pihak ya. Okey, ada lagi? Tapi yang utamanya Jumaat Sabtu kita tak ganggu langsung. Sebab apa? Mungkin cara kita buat ni mungkin panjang masanya lagi, mungkin tambah lagi masa untuk PKP sebenarnya. Jadi kalau kita kemaskan cara kita ni upgrade, sebab ini benda baru, jadi saya perlukan feedback, saya perlukan cadangan daripada cikgu yang ni. Ya, ada lagi yang nak bagi cadangan? Baca ni. Assalamualaikum bang. Salam. Assalamualaikum. Saya nak bagi cadangan keselarasan masa mengajar. Keselarasan masa mengajar waktu? Waktu contohnya sains, okey, kita tetapkan 1.5 jam ke dan sebagainya. Dan guru-guru lain pun maksudnya termaktub benda tu kena sama lah. Contohnya bahasa Melayu 1.5 jam untuk minggu yang pertama ataupun yang kedua dan sebagainya lah. Jadi tidak berkecelaru pelajar-pelajar. Dan mungkin tidak akan berbangkit lah kepada ibu bapa sebab apa kelas tu dalam masa 2 jam, kelas ni dalam masa 1.5 jam. Kalau kita selaraskan macam mana pendapat saya? Okey, bagus pendapat PKP sebab kita selaras, sebab kita tak nak ada orang kata tak adil lah dari sudut keadilannya lah. Ya. Macam tadi sains ada buat Rabu, Khamis dan Isnin. So kalau nak selaras kita kena buat satu jadual khas di mana kita masukkanlah subjek-subjek tu. Dan kita bagi kelonggaran pada cikgu-cikgu, maksudnya masa yang dia inginkan kalau boleh. Kita berbincang lah. Kita berbincang masa yang dia inginkan dan masa maksud saya dia tidak sibuk lah. Dia nak menguruskan sesuatu ke apa, dia boleh bincang. Kita akan buka untuk dia. Contohnya kita boleh bagi peluang pada dia, sekiranya contohnya bahasa Melayu dia nak pada hari Khamis contohnya. Kita boleh bincang, kita tengok daripada jadual besar lah. Untuk memberi kelonggaran dan untuk boleh ke macam tu Masuk PKP nak refer pada jadual besar? Masuk gitu? Tak, bukan jadual besar. Maksud saya katakanlah Cikgu Mariani pada hari Selasa dia boleh untuk mengajar kan. Dan cikgu bahasa Melayu mungkin cikgu lain pun dia boleh untuk hari Khamis. Kita buka tu lepas tu kita bincang bersamalah. Maksudnya. Dan satu yang Cikgu Mariani ngajar tu dan insya-Allah kita boleh kongsi. Mungkin Cikgu Mariani untuk kelas M dan V contoh. Jadi apa yang dia mengajar tu murid-murid kelas 6M dan 6V tu mudah faham lah, mudah menerima, murid yang cepat sedikit. Dan bagi murid yang lambat tu mungkin cikgu lain yang mengajar. Contohnya kelas E ataupun U. Maksudnya berbeza lah kan. Dia punya input dia. Boleh berkongsi-kongsi. Seperti yang cikgu nak cikgu buat tu, saya setuju lah. Sebabnya bila dia buat macam tu ramai yang masuk. Dan bila dia tidak faham, dia bertanya kat lah. Bila bertanya antara cikgu, antara pelajar-pelajar dan juga ibu bapa ni, jadi komitmen ibu bapa dan cikgu-cikgu dan juga pelajar ni menyenangkan dia memahami dengan lebih detail dan lebih baik. InsyaAllah. Okey. Jadi nak keselarasan. PKP cadangkan keselarasan dari segi jadual
Jadual kita kena bina. PDP online ni, PDP online ni kita tidak bersemuka. Kita kena tahu asas dia, kita tidak bersemuka. Cuma kita boleh post. Cuma kita atur masa murid-murid kita menjawab. Betul tak? Ya. Pengurusan masa mereka ni lah untuk kita atur bila dia jawab sains. Betul Ibu. Sains. Contoh. Kat sini buat jadual, bukan kita nak online masuk mengajar. Yes. Kita nak budak tu akur masa sekurang-kurangnya 11.30 sampai pukul 11. Itu sebenarnya. Tu tujuan saya buat jadual ni. Saya faham. Ya, kita tak boleh katalah sains pukul 11.30 sampai pukul 9. Bukan cikgu tu berada di situ. Cumanya murid tu kena menghadap laptop ke apa dia. Dia kena jawab. Maksudnya di situ. Gitu. Ya? Betul. Jadi kita kena lepas tu saya maklum. Dalam tempoh tu dia boleh bertanya je dengan saya sama ada nak telefon ke, nak WhatsApp ke, dalam tempoh dia tengah buat 9.30 hingga 11.30 tu. Jadi saya untuk sebarang pertanyaan lah. Okey, maksudnya cikgu kena macam bersedia lah tak? Maksud tak boleh pergi mana-mana lah nak buat sesuatu ke, mungkin boleh lah sambil lah. Tapi kena alert lah yang murid akan bertanya, betul tak? Murid akan bertanya masa tu. Saya selalu bagi tahu pada murid dalam WhatsApp, 9.30, 11.30 buat sains tu. Saya WhatsApp gitu. Okey. Jadi pandangan saya lah, kita kena buat untuk PKP kata tadi, keselarasan ya. Jadi kita kena buat slot untuk budak tu. Okay, contoh slot pagi 9.30 hingga 10.30. Berapa? 11.30 saya ambil 2 jam sebab tak semestinya budak tu duduk 2 jam tu mungkin nak pergi minum air ke apa ke. Betul. Okey, 9.30. Okey, cadangan 9.30, 11.30. Lagi apa lagi? Berapa lagi cadangan? Sehari ada berapa slot? Itu tergantung pada subjek lain lah sebab saya ambil dah sains masa tu. Tak, sekarang ni saya nak bincang jadual keseluruhan. Keseluruhan satu hari ada berapa slot? Secara keseluruhan. Cadangan. Sebab kita nak bagi pula kepada subjek lain untuk isikan jadual ini. 3 boleh kot. Petang slot, malam 1 slot. Petang pukul berapa? 2? Mungkin 2.30, 4.30 ke? 2.30. Tak boleh rasanya. Saya rasa 2 slot saja bos. Sebabnya petang kita ambil 1.5 jam ataupun 1 jam. Contohnya bermula pukul 2 hingga pukul 3 sahaja. Sebab waktu PDP biasa sememangnya memang kita habis dalam 1.30. Tapi takut dengan keadaan kegawatan PKP ni, dia punya minda semua kan. Untuk nak uruskan apa-apa takut menimbulkan masalah kepada ibu bapa. Saya rasa kalau yang Puan Mariani bagi tahu tu, pagi alhamdulillah 2 jam boleh saya rasa, dan pada waktu petang tu 1 jam. Ataupun paling-paling itu 1.5 jam. Pukul 2 hingga? Pukul 3 ataupun 3.30. Itu pun saya rasa. Okey, slot yang kedua 2 hingga 3.30. Okey, satu hari 2 slot je. Saya rasa 2 slot je saja. Okey, 2 slot. Nanti PKP akan buat jadual kosong. Jadi kita KP akan isilah ikut subjek, kelas. Boleh tak macam tu? So sehari pukul 9.30, 10.30 dan fleksibel lah. Mungkin kalau cikgu yang terlibat nak tangguh ke apa, kena fleksibel beritahu awal lah. Gitu. Boleh? Okay. Saya rasa
macam ni betul bos bagi tahu tadi. Saya rasa macam tu lah, sebab tu saya bagi tahu tadi sekiranya ada apa kekangan cikgu boleh maklumkan, dan insya-Allah cikgu-cikgu yang lain boleh apa WhatsApp Really? personal saya ke bagi tahu Buat mana really? kita boleh tukar kelas. Buat Maksudnya. really pula. Jadi Contohnya. secara umumnya kita satu hari 2 slot je lah. Air dah. 2 slot je lah 2 slot yang saya rasa. Atau ada cadangan waktu malam ke? Sorry, minum air kejap. So satu hari 2 slot sahaja Okey, dan satu lagi bos. Okay. Katakanlah cikgu tu nak menggunakan 1 jam sahaja. Contohnya pada waktu pagi, boleh ke pagi. macam ni bos? Okey, pagi bermulanya memang kelas kita insya-Allah akan bermula setiap hari pada pukul 9.30. Dia tak boleh bermula pada pukul 9 lah maksudnya. Bila 9.30, katakanlah cikgu bahasa Melayu ke apa, dia nak guna dua kali. Contohnya macam ni, boleh ke bos? Katakanlah pagi dia guna 1 jam sahaja. 9.30, 10.30. Okey. Bila petang dia guna pula untuk perbincangan ke, dia bagi pagi tu bagi soalan untuk pelajar-pelajar buat. Bila pada waktu petang tu dia buka seperti yang Puan Mariani bagi tahu, dan masa tu mana boleh menghubungilah untuk berbincang mengenai jawapan pada waktu pada yang dibuat pada waktu pagi tersebut. Contohnya petang pukul 2 sampai pukul 3 dia guna juga. 1 mata pelajaran sahaja. Jadi dia ambil 2 jam lah contoh. Sejam pagi, slot pagi, dan 1 jam slot petang. Bermulanya seperti yang kita bertuju iaitu 9.30 pada waktu pagi, manakala petang bermulanya pada pukul 2. Okey, 2 slot. Boleh ke macam tu bos? Tak apa. Ini terpulang pada cikgu. Pulang pada cikgu. It's okay, no problem. Ini kita letak saja secara umum lah. Ni cadangan masa ni cara umum. Bukan kata fix Fix okey, tak boleh tukar ke apa ke. Cumanya masa yang sesuai untuk online 9.30, 10.30, pukul 2, 3.30. Kita tak ganggu waktu malam. Boleh? Okey, ada lagi cadangan? Kita nak brainstorm supaya kita boleh buat satu kesimpulan lah. Satu ketetapan kalau kita tak brainstorm, jadi besar saja tak jadi. Saya pun saya tak tahu apa yang mungkin ada masalah lain ke, kita tak tahu Bagi pihak saya sepanjang masa belajar pun okey tapi mungkin ada orang yang tak okey. Okey, sekarang ni hari Ahad boleh tak kita buat satu slot lagi pukul 11.30, 12.30 untuk jadikan dia pilihan cikgu masuk dalam slot-slot tu. Boleh tak? Sepuluh, 11.30. Mungkin ada cikgu lain nak start 11.30, 12.30. Ataupun hanya setakat garis panduan, slot-slot ini sahaja yang boleh kita laksanakan. Kecek sorry dah lah. Okey, macam mana? Ada cadangan daripada cikgu lain? Takut kecek sorry. Cuma garis panduan umum je ni kita nak keluarkan. Kita kelas bermula 9.30, 11.30, lepas tu pukul 2, pukul 3.30 panduan umum. Jadi cikgu boleh masuk, boleh masuklah masa tu dengan murid-murid cikgu. Betul? Tak dengar. Tak dengar ni. Sorry ni kecek ni.
Okey, ada lagi cadangan. Cadangan-cadangan, mohon. Kita sudah, Skype. Skype pula. Ni Meet Meet lama tau. Okey, ada lagi cadangan? Kita boleh refer garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM ya. Apa dia tanggungjawab cikgu boleh refer situlah, tanggungjawab untuk bagi bahan, tanggungjawab untuk menilai. Okey, ada lagi cadangan. Senyap lah kau ni mana ni. Kecil star guys. Aduh. Pukul 3:30. Pukul 4 saya berhenti lah. Stop nah. Okay, kalau ada lagi saya tunggu. Cadangan-cadangan untuk pasca pun boleh beritahu lah. Sambil-sambil tu. Pasca kena buat jadual bergilir ke Allah. Hai letih tu. Nak kena fikir semua ya. Ada tu cadangan drive thru bahan. Kita kena sediakan bahan yang compact ya. Dan kita kena buat coursework ya. Nanti kita buat coursework macam mana teknik untuk buat coursework dalam masa sebulan kita ajar. Kena ada perancangan, kita ajar dulu bagi nota ke apa ke formula, and then kita buat quiz, and then at the end kita buat penilaian lah, pentaksiran. Dan pentaksiran kalau cikgu buat dalam Google Classroom boleh dikira juga untuk pentaksiran bilik darjah online lah kita. PBDOL. Pentaksiran bilik darjah PBD OL online. Sudah kecek sorry adalah. Mana lagi? Okay, mana lagi? Ada lagi cadangan? Gimana lah kau? Senyap ni. PKP tu big tau. Aduh. Okay, habis dah kau. Ada lagi cadangan? Ada lagi cadangan cadangan daripada KP dan juga jawatankuasa jadual waktu, macam mana nak buat lepas ni, macam mana kita nak bincang untuk buat jadual waktu. Pendidikan khas pun macam mana? Ada cadangan daripada pendidikan khas prasekolah. Untuk pasca pendidikan khas macam mana pembelajaran di waktu PKP ni, saya tak ada feedback. Kecek sorry dah. Cikgu Zul tu kecek sorry dah saya ni. Macam mana ni left. Lepas tu masuk, lepas tu left. Lepas tu join. Bagaimana ni? Okey, siapa lagi yang nak bercakap, mohon utarakan pendapat. Silakan. Saya ni pakai siap-siap untuk KPM terus ni. Lepas ni. Okey, pendidikan khas tak ada feedback lah. Ada apa-apa yang nak boleh saya tahu lah pasal PBDOL ni, pembelajaran bilik darjah online. Okey, ada? Boleh suarakan? Senyap belakang ni. Ada ramai ni tapi senyap. Cikgu nak Nashikan, jawatankuasa jadual macam mana?
Cikgu Nur Ashikin, boleh bagi pandangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bukan nak bagi pandangan dulu, cumanya saya nak tahu ataupun saya nak bagi satu perumpamaan. Mohon jauhkan daripada radio. Gegar. Jauh dah belum? Jauh dah ni. Tak ada radio. Okey. Okey. Apa dia? Okey, contoh kalau kita bercakap tentang PDPC ataupun PDP, saya fikirkan bagaimana kita mengajar dalam kelas. Okey. Biasanya seorang guru dia perlu mengajar, memberi contoh, penerangan, huraian supaya murid semua faham sebelum kita memberi latihan ataupun kesan. Jadi kalau saya nak kaitkan dengan subjek saya sendiri iaitu matematik, di mana saya sendiri dalam kelas pun memang perlu melakukan contoh penerangan terlebih dahulu, terutama apabila kita masuk ke satu topik yang baru ataupun kemahiran yang baru. Maka kiranya yang contoh kalau kita mengamalkan ataupun melaksanakan, murid hanya perlu membuat latihan kemudian bertanya kepada guru, maka saya rasa objektif itu tak tercapai. Objektif tak tercapai sebab kita perlukan penerangan dulu Betul? Ya. So, Pertama, macam mana cara nak menyelesaikan masalah cikgu nak bagi penerangan tu? Okey, kalau kita tengok sekarang, isu yang hot ataupun isu yang kita kata kerap dibincangkan sekarang ialah guru perlu melakukan satu PDP ataupun melaksanakan satu pembelajaran online di atas talian, di mana dia banyak kaedah ataupun cara. Salah satu contohnya adalah seperti yang saya baru buat baru ni, iaitu saya Zoom. Juga sekolah melaksanakan Meet dan macam-macam lagi lah. Selain daripada kita dalam buku tu memang kita buku secara sehanda. Tapi apa yang saya maksudkan ni secara dua hala, di mana murid nampak kita menerangkan ataupun menghuraikan. Terutama contoh kalau macam subjek matematik ni dia banyak kaedah ataupun cara-caranya. Kalau murid belah mungkin tak jadi satu masalah yang besar, tapi kalau dia di kelas yang pertengahan ataupun kelas belakang murid-murid yang lemah, penglibatan guru tu sangat penting. Jadi sekiranya kita hanya memberi latihan dan kita memberi lemah, mesti kita di situ kita akan menghadapi masalah. Jadi mungkin tak ada kaedah secara online di mana guru dan murid ada saja rendah ajar, terapkan dan mungkin itu tak lama. Jadi seperti dulu lepas tu mungkin murid akan stop. Contoh kita akan stopkan dan kita sekarang kita berada secara bukan atas kalian, murid boleh buat latihan. Kita ajar Ya, perlu bersemuka lah. Kena ada satu slot untuk muka. Saya tak kata itu satu kemestian. Mungkin satu subjek subjek boleh tu tak boleh. Betul. Kita depends kepada that subjek. Tapi kalau contoh matematik kan bukan every skill kita kena mengajar, tapi ada certain part tu yang kita kena bantu penerangan kan. Mungkin masa tu tak lama untuk menerangkan, mungkin kita mengajar and then after that murid akan buat latihan lah. Macam tu. Betul. Okey. Mungkin kita
mungkin kita boleh perbagaikan dari segi mengajar. Mungkin setiap murid hanya duduk 2 jam di rumah buat latihan. Sebab kita mungkin boleh live murid, kemudian murid pun buat latihan. Macam tu. Perlukah slot-slot ni yang kita nak buat jadual apa ni? Perlu ke tak? Okey, kalau secara live macam tu, rasa perlu sebab kita tak boleh buat serentak dengan semua subjek. Kita perlu jadual jugalah, kita perlu jadual. Okey, kemudian dan macam yang dibincangkan tadi, saya setuju apabila mungkin satu hari tu kita hanya buat 2 subjek saja ataupun 2 slot. Okay. Dan dalam satu panitia tu kita ada ramai cikgu. Kita ada ramai cikgu, contoh saya bagi contoh year 6 tahun 6 kan. So, cikgu tahun 6 contoh ada lebih kurang contoh macam matematik ada 5 orang. Ada 5 orang cikgu, so 5 orang cikgu ni boleh bergila-gila ambil satu slot. Kita akan buat contohnya lah, contoh Zoom ataupun video call ke yang mudah tu. Okay, cikgu ni akan mengajar dan murid akan 6 kelas ni dengar. Oh, okey. Bergila lah. Maksudnya satu slot tu untuk 6 kelas. Maka kita tak bertembung dengan subjek-subjek yang lain lah. Dalam satu masa. Kemudian followed by dengan subjek-subjek yang lain. Di mana diikuti dengan contoh bahasa Inggeris ke, okey, pada ini saya ambil bahagian. Mungkin cikgu belajar dan murid yang lain akan dengar. Macam tu. Jadi cara tu distance lah. Macam yang saya pernah dengar rakan-rakan saya dari sekolah lain, yang mudah dia menggunakan video call dalam WhatsApp. Video call? Senang. Video call? Yes, video call. Video call ataupun tak apalah, sekarang ni yang popularnya adalah Zoom kan. Okay, jadi di situ secara dua hala kita boleh laksanakan PPT itu. Sebelum murid membuat latihan dan sebagainya. Penerangan dululah. Ya. Untuk sesi penerangan. Ya, bukan setiap slot tu bukan setiap slot, tapi mungkin kita boleh pilih slot-slot tertentu dan bergila di antara guru-guru dalam panitia kita sendiri. Tapi seorang cikgu mengajar tu mungkin boleh dilibatkan semua kelas, boleh melibatkan semua kelas yang mendengar. Tapi dari segi capaian tu, dari segi berapa ramai murid yang menyertai, itu saya tak pastilah. Sebenarnya kita mengajar secara live, murid mendengar. Live tu mungkin kita boleh menggunakan whiteboard di rumah kita sendiri ke ataupun di atas kertas A4 ke. Macam lah cikgu. Adakah sekarang ni kita nak keselarasan maksud sini KP kena bincang sama cikgu letakkan slot-slot tu ke macam mana yang 2 slot tu dan tandakan catatan sama ada nak penerangan, video call apa semualah, adakah Google Classroom untuk nak letakkan jadual tu macam mana. Nak berbincang sama KP. Okey, contohnya lah contoh tahun 6 katakan pagi ni sains, okey, mungkin slot yang kedua adalah matematik. Okey, jadi esokkan tu subjek DM, kemudian petang ada subjek bahasa Inggeris. Macam tu lah. Jadi tak semestinya jadual tu untuk setiap kelas, tapi untuk setiap aliran ataupun tahun. Mungkin itu lebih memudahkan kita membina jadual tu lah. Dia lebih ringkas. First jadual ikut subjek dulu. Macam katalah hari Ahad, okey hari Ahad pagi sains contoh pagi, petang matematik gitu. Lepas tu Isnin BM, petang BI gitu. Ya. Ini baru tahun 6. Itu baru tahun 6. Okey, contoh kalau untuk tahun 5 kan, untuk tahun 5 kalau contoh hari Ahad, kalau cikgu sains ni dia
dia mesti ramai dalam satu tahun. Jadi kita gunakan tenaga cikgu-cikgu yang lain untuk mengajar pula tahun 5. Boleh gunakan pada masa yang sama. Boleh guna masa yang sama. Okey. Tak semestinya mereka menggunakan Zoom ataupun mungkin macam cadangan cikgu Mariani tadi hanya latihan murid buat. Apa boleh juga. Gitu. Okey, macam hari Selasa subjek lain lah. Hari Selasa, Rabu, Khamis subjek lain. Boleh berulang-ulang. Benda tu boleh berulang lah. Macam mana kan subjek lain? Agama, Subjek lain. bahasa Arab. Boleh. Contoh hari Selasa, agama pula. Agama. Lepas tu, sejarah. Ataupun kita buat jadual kosong. 2 slot. Lepas tu kita isi subjek dulu. Boleh? Lepas tu atas KP lah untuk letakkan siapa-siapa yang ajar untuk 1 minggu dulu. Tengok macam mana boleh jadi ke tak. Pada pendapat saya, yang ni siapa yang perlu macam peranan, saya dah macam PKP rancang dulu di atas kertas, subjek-subjek mana yang perlu kita letak dalam jadual. Kemudian kira dia contohlah PKP meletakkan matematik pada hari Ahad. Jadi ketua panitia matematik ni perlu urus cikgu mana yang perlu mengambil bahagian dalam mengajar tu. Okey. Tapi jadual yang bentuk itu adalah PKP lah, daripada PKP lah. Dia turunkan daripada PKP. Kemudian untuk pelaksanaan dalam satu masa tersebut, mungkin ketua panitia yang perlu mengambil peranan tu. Menentukan siapa yang menghitung dalam 4 orang atau 5 orang tu yang akan mengajar pada slot tersebut. Okey, nanti kita akan siapkan borang untuk satu aliran. Ahad subjek apa, Isnin subjek apa, Selasa subjek apa, macam tu. Katalah atas je tajuk tahun 6. Okey, lepas tu kita bahagikan slot-slot untuk setiap subjek. Dan kita sediakan borang dulu. Boleh? Boleh. Dan satu lagi nak tanya, subjek apa yang sepatutnya kita yang terlibat? Adakah kita nak hadkan kepada subjek-subjek penting sahaja ke ataupun macam mana? Pandangan saya kita tak boleh hadkan subjek ni. Kita kena semua mengajar, bukan subjek untuk peperiksaan saja. Ya, contoh macam ni. Kita tak boleh. Tak boleh, salah tu. Semua tahun kena ngajar. Semua tahun kena ngajar, tapi sikit-sikit lah. Bukan kata banyak. Dengan cara yang keadaan sekarang ni, kita ada subjek, semua subjek mengajar. Semua cikgu mengajar, tapi kena bagi. Cuma kalau nak ekstra sikit, biasa lah. Yang biasa tu ekstra sikit. Mungkin kena buat kelas malam ke, macam tu. Boleh tak? Setuju? Ataupun Google Classroom dia lebih sikit lah. Tapi untuk yang jadual ni, saya rasa lebih baik kita buat secara umum dulu. Tak nampak tulis bawah tu. Betul tak? Kita buat umum dulu. Lepas tu UPSR tu kita akan ada extra sikit lah. Sebab kalau kita tak umum, yang lain terbengkalai, tak boleh tu, salah. Bukan konsep sekolah dah tu. Itu sebab saya tanya, sebab nanti bila kita nak bina jadual, subjek-subjek ni kita akan ambil untuk bubuh dalam jadual tersebut lah. Ya. Betul. Semua subjek, semua KP ada sini. Saya nak semua KP bersuara dan bagi pandangan. 1 minggu tu subjek mana, ataupun kita buat secara umumnya 2 minggu contoh. Kita boleh extend and expand jadual tu. Dan cikgu, saya nak sambung sikit. Jadual ni mungkin kita boleh selaraskan ataupun samakan dengan setiap tahun tersebut. Contoh tahap 2 dulu. Tahap 2 ada tahun 4, tahun 5, tahun 6.
dari segi kesulitan subjek tu dalam satu masa tu senang banget. Betul je. Boleh dia buat itu untuk memudahkan pentadbir lah untuk membina betul, betul. jadual. Contoh kalau tadi kita kata hari Ahad tu fine, buat kedua matematik, itu tahun 6. Itu tahun 6. Kalau tahun 5 pun kita boleh buat itu juga. Hari Ahad Sama. fine, Ya, betul. kita matematik sama. Itu Sebab dalam umum. satu-satu Betul. panitian tu, sebab dalam setiap panitian ada drama cikgu. Ya, Kita boleh betul. libatkan sama cikgu. Macam tu. So jadual kita lebih mudah nampak. Kita dari segi kan. Cuma dalam satu panitian tersebut dia kena Sediakan bahan tugas sediakan bahan, kemudian ada giliran antara cikgu dan cikgu. Betul. Tidak akan berlaku pertembungan subjek-subjek. Ya. Ataupun tidak berlaku pertembungan pada cikgu dah mengajar subjek tu contoh. That's why kita nak jadual. Betul. Itu betul. Sebenarnya cuma bahan tu sama ada video, sama ada rakaman, apa-apa juga. Jadi cuma kita nak tahu. Kita nak tahu hari Ahad apa dia? Sains matematik. Hari Isnin BNBI. Ini semua tahun ya. Tak kira lah apa pun. Selasa sejarah dengan apa? RBT ke apa semua. Agama. Agama dengan sejarah. Contoh. Rabu apa dengan apa. Khamis apa dengan apa. Jadi kita ada satu minggu 10 subjek. Macam tu. Boleh? Okey, bila kita perbanyakkan kaedah, jadi macam kita tidaklah kalau semua cikgu nak buat Zoom, semua cikgu nak buat Zoom, itu mungkin satu masalah di segi internet. Kita perbandingkan macam cara kaedah Cikgu Mariani tadi kan. Dia boleh buat budak latihan, ada perbincangan mungkin secara personal PM cikgu. Ada subjek yang itu bergantung kepada cikgu. Ya betul. Depends lah. Maksud saya jadual secara umum sahaja supaya murid ni boleh merancang dia sendirilah dekat rumah. Dia tengok, hari ni ada agama lah. Pukul 9.30 ni nak tengok agama lah, dia buat video ke apa ke. Contoh lah Dan setiap panitia tu sebaiknya dia perlu tunjukkan ataupun hantar kepada PKP salinan siapa cikgu yang mengajar untuk setiap tersebut. Supaya kita tahu kalau tak berlaku contoh masa tersebut tak berlaku silap, maka tak berlaku PDC, maka kita tahu siapa kita nak contact lah. Ya. Betul. Nampak lah dia punya cadangan je tu. Ya betul, saya dah nampak lah. Saya nampak teratur sikit lah. Pandangan, bagus lah pandangan. Terima kasih pandangan Cikgu Mariani, Cikgu Ken, lagi. Ada lagi? Tak apa, nak beritahu tak apa. So that saya boleh rangkakan apa jadual ke apa ke. SU mana SU? Terima kasih Cikgu Syikin. Baguslah pandangan tu. Kita nak biar pengisian tu kita boleh detect lah. Sama ada cikgu nak OGC ke, katakanlah sains sebagai high apa dia. Kalau tahun 6 dia buat apa, tahun 5 dia buat apa, cikgu mana. So ada pula jadual-jadual yang terperinci lagi. Buat video, buat apa Zoom, buat WhatsApp. Jadi dengan sendirinya murid di rumah akan lebih manageable, lebih terurus. Ada lagi? Pandangan lain? Pandangan lain, kaunselor pun boleh bagi pandangan, mungkin ada slot untuk kaunselor ke. Ya. Saya perlu sangatlah untuk kita akan ada lagi satu slot untuk awareness kesedaran dari segi kesihatan, untuk murid-murid ni exercise di rumah, untuk emosi dia lah, macam mana nak mengawal emosi. Duduk di rumah ni kita tak boleh, contohnya tak boleh lah tengok TV sangat, makan banyak ke apa ke. Budak kan dia tidur lewat, bangun lewat. Rasa tu. Kaunseling boleh bagi
Kaunselor boleh bagi cadangan lah. Mungkin kita masukkan satu slot ya. Slot tu tak semestinya Zoom ataupun apa. Tak ramai tak apalah, nak buat macam mana. Okay, ada lagi cadangan? Sebelum saya tutup ya, pukul 4 saya tutup lah ya. Sebab saya nak study sikit. Takut korang tergagak-gagak pula dengan menteri. Tak limat. PKP left dah. Okay, kita akan buat jadual ni nanti kita, saya akan rangkakan jadual ni lah. Ya. Mana PKP. Okay, ada lagi? Cadangan ya. Baru 2 orang. Cadangan. Adik PKP, mana PKP? Ada. PKP kena buat jadual ya. Isi subjek dulu. Subjek and then baru kita rangkakan pengisian untuk setiap tahun ya. Kita mengikut subjek ya. Boleh juga mengikut tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari apa pula. Susah juga gitu ya. Saya rasa lebih baik subjek lah. Subjek lebih baik dan lebih kata expandable, menyeluruh. Okay, dan kita akan buat satu coursework ya. Ni nak kena belajar juga coursework ni. Jadi masa kita dah letak apa-apa kemahiran and then masa bila kita nak bagi dia penilaian. Dan penilaian dalam bentuk apa? Mungkin dia buat kerja tu jawab soalan ke apa ke kuis melalui Apa yang kasi doktor? apa ni? Okay, ada lagi? Ni dari segi teknikal IT ni, Sifu IT mana ni? Beritahu sikit macam mana, ada tak pandangan untuk lebih terurus sedikit pengurusan GC dan juga pembelajaran online ni. Mana Sifu? Boleh bercakap sikit? Silakan. Makan nasi. Aduhlah okay, ada lagi? Siapa lagi yang nak bagi pandangan Takut ada inovasi ke? Cikgu Azhar, ada inovasi? Segi untuk kita punya jadual pasca nanti saya akan bincangkan balik lah jadual untuk pasca ni agak rumit. Mungkin kita nak drive through je bahan pada peringkat awal. Cikgu kena datang sekolah dulu seminggu untuk bersih dulu. Untuk buat pengurusan dulu mungkin. Dan bergila-gila. Saya tak yakin tak yakin lah yang kita nak kena 14 bulan ni boleh kita hadir ke tempat kerja dengan keadaan berdebunya, dengan pengurusan yang tu. Jadi saya nak cadangkan supaya biar cikgu dulu hadir untuk ke sekolah selama seminggu secara bergila-gila. Dan kita akan buat satu garis panduan di mana murid pula hadir secara bergila-gila the next week. Saya nak cadangkan gitulah kepada menteri. Sebab kalau straight away cikgu hadir pada 14 hari bulan, cikgu berpening dengan kelas yang kotor. Walaupun murid tu bergila-gila sepatutnya cikgu bersedia dululah pergi sekolah, bersedia dulu. Macam kita nak pergi sekolah, kita cuti sebulan dan 1 bulan 1 tu kita bersekolah. Macam mana bayangkan So a bit orang kata sedikit
kelang kabut sikit lah. Kalau kita terus 14 bulan tu hadir ke tempat kerja. Ada apa-apa cadangan? Cadangan untuk saya kemukakan pun boleh lah. Kemukakan untuk pasca PKP ni. Sebab rata-rata pandangan teruskan teruskan PKP fasa ketiga sehingga raya. Jadi saya nak bagi pandangan kepada menteri, kalaulah PKP tu okey, kalau lah UPSR tangguh, okey tangguh, no problem, sebab ramai yang nak tangguh. Takwim persekolahan, kita buat perubahan takwim. Contohnya yang ini perubahan takwim ni melibatkan cuti sekolah, di mana kita kena hadir masa cuti sekolah, kita kena sekolah. Ni takwim tu rasanya kena berubah. Kalau tak nak berubah pun cuti lagi, contohnya gitulah. Tapi ramai yang sokong berubah. Dan pindaan jadual yang setakat ini hanya SPM. Jadi saya nak mohon juga permohonan supaya cadangan supaya menteri tangguh jugalah UPSR. Kalau SPM tangguh, UPSR pun tangguhlah. Dan garis panduan tu yang saya risau sekali, yang basically disiplin lah. Disiplin jadi keutamaan, di mana kita nak kawal murid lah. Untuk social distance tu agak sukar dan kita perlukan polis lah kot. Kita perlukan polis untuk ke sekolah nak beratur, ke kelas, semuanya kena jarak. Make sure jarak, murid nak ke. Dan kantin, cadangan kantin kita tutup. Cadangan tutup lah, sebab kalau buka banyak isu sebenarnya. Murid nak makan, kita tak tahu macam mana makanan dia. Lebih baik dia ambil makanan di rumah. Saya nak cadangkan begitulah. Bekal lah, bawa bekal. Ke apa ni? Okey, selain pada tu kita nak saya nak cadangkan cikgu bergilir hadir ke sekolah untuk menyediakan bahan lah. Macam kita buat tadi lah, katalah sains, Rehat, cikgu-cikgu sains je dah datang Rehat. Contoh. Pada masa sekian-sekian cikgu sains hadir. Jadi pasca pun macam tu juga. Lepas tu petang tu matematik. Tak petang pun nak aku. Okay, so jadual guru bergilir, jadual murid pun bergilir. Kantin tutup. Itu yang saya nak cadangkan lah. Setuju? Tak ada. Saya kerja sogan. Dan juga kena tetapkan dasar lah. Patutnya JPM PPD lah. Bila kita dah bagi cadangan ni, JPM PPD seharusnya tetapkan dasar. Guru, pengurusan sekolah, jadual waktu, hari bergilir, keselamatan. Dari segi kaunselingnya mungkin ada suasana yang mengganggu fikiran, menyebabkan emosi tak betul ke apa ke. Itulah. So kena ada juga sesi kaunseling. Apa lagi dan juga panduan pada ibu bapa, saranan daripada saya supaya menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. Kalau tak ada langsung pun letaklah joki mana-mana, meja. Biar budak tu mudah nak buat kerja. Okay, ada lagi? 3 minit lagi. Ada siapa-siapa yang nak bagi pandangan? Ya, ada ramai lagi ni. Okay, boleh bagi pandangan. Cikgu Zul, untuk pendidikan khas.
Pendidikan khas mesyuarat pengurusan. Jadi mesyuarat ni ke Cik Sol kan? Okey, mask untuk pengetahuan semua, mask, hand sanitizer, kerajaan akan bekalkan ya. Dan kita akan ada panduan umum lah, jarak social distance, mesti patuhi. Kalau tak, polis kena ada kat sekolah. Lepas tu pakaian sekolah semua kena cukup lengkap dengan mask. Hand sanitizer tu dah dibekalkan lah. Dan mereka kena ada panduan lah. Balik, mandi, cuci baju lalu. Macam kita semasa PKP ya. Okey, kempen-kempen di TV. Teruskan pembelajaran di TV, radio untuk murid-murid yang capaian internetnya lemah. Okey, ada lagi carangan sebelum saya tutup mesyuarat ini? Yang aman ni Cikgu Zaini tak nak bersuara ke? Cikgu Nalma, KP Bahasa Inggeris. Anything about English? Cikgu, Ya. saya nak tanya ataupun nak bagi pandangan kedudukan murid semasa rehat. Kalau biasa dalam situasi sebelum ini, semua murid akan bertumpu di kantin sekolah. Okey. Tapi kalau dalam situasi selepas ini, selepas PKP, mungkin kedudukan murid ataupun kelas yang rehat itu mungkin kita boleh letak di tempat-tempat yang berbeza. Macam mana? Sebab kalau semua bertumpu di kantin, mungkin keadaan tu kita kata agak padat. Di social distancing tu mungkin kita tak boleh nak amalkan lah. Oh, maksudnya kedudukan waktu rehat masa makan mereka? Kedudukan tempat tempat mereka rehat. Kan di kantin ya? Bukan hanya di kantin. Kan, Mungkin di dewan. Dan mungkin juga di tempat-tempat yang sesuai, tak semestinya di kantin lah. So kita bagi panduan kepada murid supaya peraturan tu lebih jelas, murid faham di mana mereka nak tuju semasa mereka rehat, supaya tak semua murid akan bertumpu di kantin. Ataupun tak kebanyakan kelas bertumpu di kantin. Sebab kalau ikutkan keadaan sekarang, pada satu-satu slot rehat, masa rehat, tahap rehat, kita sekarang contoh tahun 1 dengan tahun 2 dia rehat sekali. Ya, ya. Tahun 3 dengan 4, tahun 5, 6 sekali. Jadi kita bayangkan satu ada 6 kelas yang akan 12 kelas yang akan rehat. So kalau kita hanya bagi kedudukan semua perlu berada di kantin, mungkin satu masalah lah. Okay. Dan saya rasa ibu apa pun tak akan setuju jika kita letakkan macam tu. So kita cuba susun ataupun uruskan di mana murid perlu berada, di tempat-tempat mana, dan satu-satu masa berbeza, satu-satu masa tersebut mungkin kedudukan tu berbeza. Maksudnya kena ada tempat lain lah untuk kita letak mereka. Contoh. Ya, sebab kalau contoh di dewan. Di dewan, di kantin tu of course lah. Cumanya kita perlukan lebih cikgu tu untuk bawa mereka ke dewan untuk pengawalan. Maksud saya di sini kawalan dan disiplin sangat utama di sini. Jika sekiranya kita tak dapat kawal, murid-murid akan bergerak bersama duduk situ dekat dengan kawan dia. Perlu kawalan. Adakah kita sanggup untuk mengawal mereka? Saya cadang kantin ditutup je untuk sebulan 2 bulan ni. Dan lagipun sewa kantin 6 bulan free ni. Kerajaan bagi free. Tak perlu bayar. Mereka, kalau kata pandangan saya lah, mereka tak boleh berada di sekolah seperti yang sebelum ni. Mungkin kita ambil separuh hari dan cikgu kena ngajar pack lah. That's why saya buat perjumpaan ni.
untuk cikgu rangkakan satu pembelajaran yang pack, yang padat. Okey, ada lagi pandangan? Senyap belakang ni. Sakit cik sorry dah. Mungkin juga kalau kantin nak buka pun dia kena pack lah. Murid tak boleh makan di kantin. Mungkin tempat lain lah. Kena packing. Pikir tu habis lah. Kalau nak kantin teruskan urus niaga lah. Semuanya kena buat pre-order dan makanan di pack. Sebab kalau tempoh PKP ni katalah sekolah buka dan PKP dah tak berlangsung, parents akan bekerja. Of course parents nakkan kantin, makan nak murid anak dia nak makan kat mana. Itu yang jadi problem lah bila kantin tak buka ataupun kantin tutup. Kantin tutup ataupun kalau kantin buka, kita ada masalah untuk kawal. Jika sekiranya kantin tutup, mana parents nak ambil makanan? Kalau buka PKP ni, okey dah tak ada dah lagi PKP. Of course parents akan bekerja. Nak hantar anak, nak ambil anak. Sedangkan masa biasa pun pukul 5 baru ambil. Pukul 6 pun ada baru ambil. Itu yang problem. Membimbangkan saya. Nak buat garis panduan lah jika boleh buat sebab tu saya nak mesyuarat untuk dapatkan feedback dan idea supaya kita buat garis panduan. Parents kena akur lah demi keselamatan masing-masing lah. That's why saya buat mesyuarat ya. Kalau tak saya nak fikir seorang-seorang saya tak mampu. Okey, ada lagi? Cikgu itu sebab saya tadi pandangan saya walaupun PKP ditamatkan tapi sekolah ditangguhkan lagi. Memang ramai sebab itu. Betul. Ya, saya rasa yang tu lebih selamat sebab sehingga COVID-19 ni sifar. Kan? Untuk mengelak daripada timbul rasa kegusaran di kalangan ibu bapa dan saya rasa pun kebanyakan ibu bapa tak akan hantar anak dia orang pergi sekolah. Kalau situasi masih lagi berlaku macam itu, cadangan ataupun saya rasa pelaksanaan terbaik adalah supaya walaupun PKP dah ditamatkan sekalipun dan COVID masih ada, sekolahan ditangguhkan. Ya, betul-betul. Ramai nak yang begitu. Cumanya kita kena bersedia yang tadilah pembelajaran online. Lebih kemas lagi lah. Kalau cumanya online tu bagi murid kita nak bercakap untuk konteks sekolah kita. Jika sekiranya lah konteks secara umum, mungkin murid-murid yang tak ada internet, TV, mungkin kena buat macam kena pergi ambil bahan lah di sekolah macam drive-thru. Itu salah satu jalangan lah. Kena ada cikgu yang bertugas lah untuk sediakan bahan so that murid-murid bergilir datang ambil bahan ataupun ibu bapa je ambil bahan and then balik sambil pergi ke kedai ke. Itulah salah satu cadangan saya lah. Tapi sampai bila nak kalau katalah lama, bukan kata sampai bila, katalah terlalu lama. Mungkin kita perlukan satu kaedah yang barulah, kaedah yang lebih baik lah untuk pembelajaran online. Okey, ada lagi? Okey, ada lagi? Saya nak tutup.
perbincangan kita ini sudah pukul 4. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang hadir hari ini dan terima kasih atas pandangan. InsyaAllah ya, kita akan rangkakan satu garis panduan dengan perbincangan kita ini. Hopefully ada satu garis panduan. Dan juga saya mohon jugalah ya, pendidikan khas aktif jugalah dalam pembelajaran walaupun orang kata secara online ya. Mungkin kita boleh buat secara WhatsApp ke ya. Mohon prasekolah, pendidikan khas semua bagi feedback lah ya. Baru 12 orang. Okey, jadi saya tutup dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa lagi idea boleh message kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.